Pak, part 1 kita jadi hantu. Okey. Lepas tu part 2 ni kita dah jadi manusia balik, Pak. Okey. Agak-agak dapat tak kita cari JDM yang rare? Bukan rare lah bang. Apa? Rare. Eja dia RE, rare. Yalah, tapi dua harakat, Pak. R-A-R-E. Rare. Bukanlah rare. Rare maksudnya. Hari ni kita nak cerita lagi 5 kereta. Okeylah, jangan buang masa abang. Jom. Abang tolong pergi buat air untuk saya. Coke. Kau nak 5 biji lagi, 5 biji lagi. Suruh dia subscribe dulu. Jangan lupa subscribe sebelum aku buat air. Tekan lonceng. Buat ni bang, Coke campur cincau. On. Ini adalah part nombor 2. Yang video part pertama ada link dekat bawah tu. Dekat situ kami ceritakan edisi khas atau kereta rare JDM yang pernah dijual di Jepun. Dalam part 1 tu kami cerita tentang NSX GT, MX-5, lepas tu ada Stagea 260RS, lepas tu ada apa? R34 Nismo Z-Tune. Dan hari ini kami nak cerita 5 lagi model yang super rare, ultra rare, special edition yang hanya dapat dekat Jepun saja. Boleh beli kat sini? Ada. Sebab itulah kena tengok sampai habis video ni. Number 5. Subaru WRX STI S208 Special Edition. Model ni agak baru di pasaran. Dia keluar masa 2017. Okey, Subaru Impreza. Kita tahu seteru dia ialah Mitsubishi Evo. Evo dia tamat dengan Evo 10. Tetapi Impreza dia masih keluar 10, 11 dan seterusnya lah. Pada 2017, mereka mengeluarkan S208 sebanyak 450 unit saja. Model ni telah di-upgrade, iaitu enjin asal 2 liter 4 cylinder boxer tu dah dapat 324 horsepower. Lepas tu suspension pun di-upgrade kepada Bilstein. Lepas tu steering tu pun di-upgrade bagi lebih sensitif. Dia pakai, katanya dia pakai rack steering baru. Dan ia juga dilengkapi dengan active torque vectoring dan turut dipasangkan dengan rim 19 inci depan dan belakang. Impreza rim 19. Nampak cun lah. Dari segi kit, berbeza dengan model Impreza yang biasa, S208 ni dipasangkan dengan bumbung dia pakai carbon fiber. Lepas tu dia spoiler belakang tu pun carbon fiber. Dia ada splitter dekat depan dan juga dalam dia ada Recaro bucket seat. Dari 450 unit yang dibuat ni, sebanyak 350 unit pula dia letak under badge NBR Challenge Package yang mana meraihkan pencapaian Subaru dalam litar Nürburgring. Model NBR ni dia datang dengan spoiler belakang tu lebih agresif dan juga itu. Dia ada logo S208. Special, lagi special. Number 4. Mazda RX-7 FD3S Spirit R. Ini merupakan unicorn bagi RX-7 FD. Sebanyak 1,500 Spirit R dibuat, tetapi dia dibahagikan dengan 3 core model, iaitu Type A, Type B dan Type C. Okey, apa beza dia? Untuk Type A ni yang paling hardcore sekali, dia cuma ada 2 seater dan transmission dia 5-speed manual dengan seat Recaro. Untuk Type B, dia sama dengan Type A tadi, cuma dia tambah 2 seat dekat belakang. Untuk Type C, dia sama dengan Type B, cuma yang Type C ni dia datang dengan transmission automatic 4-speed. 4-speed. Ketika dilancarkan pada 2002, ini merupakan model yang dengan teknologi apa je yang ada Mazda ada pada masa tu, dia bagi dekat RX-7 Spirit R ni. Dia upgrade engine, dia punya tuning, dia punya mapping. Kemudian peningkatan lain yang dibuat ialah dia tukar pakai rim Forge BBS, kemudian suspension Bilstein dan juga cross drill rotor dekat depan dan juga belakang. Belakang ada ke? Tak tahulah, korang check sendiri ya. Dan akhir sekali, Spirit R ni dipasangkan dengan adjustable spoiler dekat belakang. Ini memang berfungsi betul lah. Dan keseluruhan 1,500 unit Spirit R ni cuma ada dalam satu warna, iaitu titanium grey. Ni zaman 2002. Sekarang orang sibuk Nado grey sana, Nado grey sini. Sampai Kawai Suku pun ada Nado grey. Tak eksklusif dah. Number 3. Seterusnya, Honda Civic Mugen RR. Detail kereta ni ada kami cerita dalam kereta terhebat Mugen pernah dihasilkan. Ada link dekat bawah tu. Alright, Mugen RR ni cuma dibuat 300 unit sahaja. Dijual online masa tu, tahu tak? Dia habis dalam masa 10 minit saja.
Apa yang dibuat? Mugen telah memasang peralatan boleh kata macam bolt-on jugalah dekat enjin K20A ni, yang mana dia pasang dengan Mugen camshaft, valve spring, open air intake, dengan tu intake manifold yang tu bapak besarnya. Berapa power dia? 237 horsepower pada 8000 RPM dan 218 Nm pada 7000 RPM. Dan untuk power sebanyak ini, diorang turut mengupgrade dia punya suspension, yang mana dia tukar suspension adjustable 5 level dan juga rotor brake dia adalah rotor brake yang baru, lebih besar lah maksudnya. Rupa Mugen RR ni sendiri memang dah nampak lain, tapi sebenarnya dia pun pakai material yang lain. Contohnya macam hood depan, bonnet depan tu dia pakai aluminium, bumper depan tu carbon dengan grill carbon, dan Mugen RR ni dia keluar satu color saja, iaitu merah yang dipanggil Milano Red. Ini Mugen original 300 biji saja, tapi kat Malaysia yang banyaknya Mugen tiruan. Nak tahu macam mana nak check Mugen original? Dekat dalam dia pakai Recaro SPX, dan rim dia pakai rim 18 inci 7 spoke. Dan yang tak boleh tipu tahu apa dia? Berat kereta ni cuma 1255 kg saja. Laju ke tak? Di litar Tsukuba di Jepun, RR ini mengalahkan FD2R standard sebanyak 2 saat di depan. Kalau Mugen tipu-tipu kedai abang tu, boleh test berapa laju. Number 2. Ferrari J50. Ini lain sikit. Tiba-tiba pula ada Ferrari. Kenapa ada Ferrari? Sebab ini memang model yang dihaskan untuk pasaran Jepun saja. Cuma ada 10 unit J50 dibuat untuk Jepun. Sebenarnya model apa? Depan belakang nampak lain ni. Disebabkan Jepun ni sangat penting bagi mana-mana jenama, even mewah ke tak mewah ke kan. Termasuklah Ferrari. Jadi pada 2016, Ferrari memperkenalkan model J50 yang diasaskan daripada Ferrari 488. Dari segi performance, enjin 3.9 liter twin turbo V8 tu dia tak buat banyak, tapi dari segi fizikal, kosmetik dia memang berubah langsung. Dah tak nampak macam 488 langsung lah. Kalau boleh nampak, tengok dia punya panel body tu semua lain, mesh grill depan dia lain, even lampu depan tu dah jadi nipis memang lain. Lampu belakang dia pun lain, ada 4 biji. Dan ketika dijual dulu, tahu berapa harga dia? 398 juta yen. Duit Malaysia berapa? 15 juta ringgit tuan-tuan. Bukan murah tau. Number 1. Yang terakhir dalam senarai kita, Nissan Skyline Nismo 400R, iaitu Nissan Skyline GT-R R33. Okey, biasalah dalam kehidupan ni kadang-kadang walaupun kita ada 10 adik-beradik, 5 adik-beradik kan, mesti ada seorang yang tak berapa nak jadi. Mesti ada seorang yang agak tenggelam berbanding adik-beradik yang lain. Itu terjadi pada model R33 GT-R. Kereta ni kerap dikritik sebab bentuk dia tak nampak garang macam 3 empor. 3 empor pula dah. Ia dikritik sebab lebih berat daripada 32 dan tidak sepantas 32. Sehinggalah Nismo mengeluarkan yang ini, raksasa kuning ini, Nismo 400R. Cuma 99 unit dihasilkan oleh Nismo, yang mana ia menggunakan enjin RB26. Bukan, yang ni dia panggil RBX GT2 yang dibuat oleh pihak bernama Reinik. REINIK. Siapa Reinik ni? Reinik ni merupakan division perlumbaan dan rally daripada Nissan. Basically ini adalah enjin spek perlumbaan yang di-upgrade ke 2.8 liter. Enjin ni juga digunakan tahu kat mana? Diguna dekat race Le Mans 24 hours, apa lagi Pikes Peak, banyak race-race yang lain. Kereta ni memang dah sedia dengan enjin spek perlumbaan. Dan macam biasalah bila kita cakap pasal race engine kan, enjin ni develop daripada bawah, daripada crank bawah sampai ke dekat silinder head atas tu dia upgrade sehingga menghasilkan 444 horsepower pada R33 GT-R. Dari segi kosmetik, memang clearly kita boleh nampak kereta ni sangat berubah berbanding dengan R33 GT-R yang biasa. Ada bumper yang lain dekat depan tu, ada side skirt yang lain, dekat fender depan tu ada arch kecil, dekat fender belakang pun ada arch kecil. Apa lagi yang dia buat? Basically semua. Suspension dia full upgrade, mounting, brake, semua benda lah. Pendek kata, ini adalah R33 GT-R yang terbaik pernah ada dalam muka bumi kita ni. Okey, itulah tadi 5 buah kereta super rare yang dikeluarkan hanya untuk pasaran Jepun sahaja. Boleh beli ke kat Malaysia? Untuk model macam S208 tu ada jual tu, saya ada nampak orang jual, dan harga dia
tidak murah. Tapi untuk model yang baru macam tu still boleh loan lah, tak payah beli cash macam Nismo tadi. 400R ni ada kat Malaysia. Kalau check macam tak pernah jumpa, tapi saya pernah nampak ada orang buat video dia cover dekat Brunei ke mana? Kat Brunei ke dekat Miri ke mana? Dekat apa ni? Dah siap dah cincau? Ni, cincau kau apa? Tapi pakuk tak ada lah, pakuk. Kok tak ada? Habis Lepas tu? Aku tak kicap je lah, janji hitam. Kan? Sehitam mati kau apa? Aku suka lah ini, Pak. So, dah subscribe lah. Korang nak tahu tak kereta tu ada ke tak ada? Kau pergi tengok kat Brunei. Tapi jangan lupa korang subscribe dulu. Tak subscribe korang tak boleh pergi, kau tahu. Itu stamp tu. Nak lepas ke immigration ke Brunei. Okay. Kalau you pun pakailah kicap manis bang. Ni pakai kicap masin buat apa? Boleh lah tu.